Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita buka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay. Semua ada, Zul Husni, Ustaz Zul, Haziq ada dan juga Razali. Okay. Okay, so untuk malam ni kita akan buat kelas ganti bagi peserta yang ada tertinggal modul. So kebanyakan peserta tertinggal hanya 1 atau 2 modul sahaja. InsyaAllah kita akan buat kelas ganti lah. Okay, untuk kelas ganti ni pula saya hanya akan buat untuk modul 1, 2, 3 dan 4 sahaja. Modul 5 dan modul 6 ni saya tak boleh nak buat kelas ganti sebab dia memang melibatkan praktikal. Okay. So untuk modul 1, sebelum ni saya nak memperkenalkan juga slide ni adalah daripada guru saya, disediakan oleh guru saya, Tuan Haji Muhammad Nazri bin Syahrum. Beliau merupakan pengarah urusan Pusat Pengajian dan Pengubatan Qurani Syatibiyah yang berpusat di Sungai Besar Selangor. Okay. Yang ni saya skip. Ini media sosial saya skip. Okey, ini adalah guru saya yang utama dalam silibus ni. So maksudnya sanad dan pengajian silibus yang saya mengajar tuan-tuan ni adalah amanah daripada guru saya Muhammad Nazri bin Syahrum. Guru saya berasal daripada Sekincan. Okey. So beliau merupakan seorang pengajar, guru, dia memang guru, dia mengajarlah, mengajar di sekolah. So seperti yang saya jelaskan, untuk modul kita ni kita ada kuliah selama 6 bulan, di mana selama 6 bulan ni kita akan buat amalan, kita akan buat latihan praktikal. Okey, orang masuk. Okay. Dan last kali nanti kita akan bagi sanad amalan dan juga sijil ijazah sanad lah. Okay. Selepas tamat komplit 6 modul, saya akan memberikan sijil sanad perubatan. Okay, insyaAllah. So ini adalah siri-siri dia. Modul 1 akidah, modul 2 jin, pengenalan jin menurut Al-Quran dan Sunnah. Siri ketiga dan keempat ni kita akan buat kelas ganti insyaAllah minggu depan. Siri kelima ni kita dah baru lepas bab bekam, dan siri ke-6 bulan 12 nanti adalah rawatan pinggan putih. Okay. So untuk sebagai pengenalan kita kena faham dahulu daripada surah Al-Isra, dan kami ini merupakan ayat syifa, dan kami turunkan Al-Quran satu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain daripada kerugian.
Surah Al-Syu'ara, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. So dalil Al-Quran ini jelas memberikan satu keyakinan bahawa Al-Quran itu sebagai satu penawar dan juga syifa bagi kita. Mustaqim ada raise hand, kenapa? Mustaqim ada raise hand, kenapa? Tak ada apa. Raise hand tanda hadir. Okay. Mustaqim ni siapa? Mustaqim Rauk. Oh, Rauk. Okay. Memang tak ikut modul pertama ke macam mana? Saya dah ikut lah modul pertama, dan modul kedua saya ada buat bayaran. Modul pertama tak ikut? Modul pertama ada ikut dah. Dah ikut dah. Modul kedua, okey. Modul kedua ada buat bayaran. Ya. Sekejap. So daripada ayat dua dalil yang di atas tadi, okey, untuk kita dapat satu kesaksian bahawa semua makhluk terlepas slide. Okey, daripada surah An-Nas ayat 12, An-Nahlu ayat 12, dan dia menundukkan untukmu malam dan siang, matahari dan bulan, dan bintang-bintang itu ditundukkan dengan perintahnya. Sesungguhnya yang pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang memahami dia. Okey. So daripada dalil tadi kita dapat satu kefahaman bahawa semua alam semesta ni, semua makhluk ni di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. So sistem aturan malam dan bintang ni semuanya di bawah kekuasaan dan pengurusan dan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. So kesempurnaan penciptaan manusia, kesempurnaan kejadian manusia ni merupakan salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. So kesimpulan dia kat sini kita nak kena faham dan yakin bahawa segala yang ada di dunia ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. So maksud dia kalau bulan dan bintang itu Allah Subhanahu Wa Taala boleh jaga dan uruskan dengan sebaik-baiknya, apatah lagi penyakit-penyakit yang kita alami, apatah lagi makhluk-makhluk jin yang selalu ganggu kita ni, semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. So kat sini menjadi satu pengajaran bagi kita apakah yang kita nak kena lakukan bila kita sakit ataupun bila menghadapi pesakit ataupun penyakit. Okey, adakah penyakit itu, kat sini kita kena faham sakit tu juga datang daripada jin, dan jin tu sendiri sebenarnya adalah makhluk yang di bawah kekuasaan Allah. So adakah makhluk dan penyakit tu lebih hebat daripada kekuasaan Allah sehingga yang menyebabkan kita tak sembuh-sembuh? So adakah apa yang kita usaha ni tidak akan mendatangkan kesembuhan, tak boleh sembuh dan sebagainya? So kita kena faham dan yakin dahulu bahawa segala yang berada di dunia ni berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau bulan dan bintang yang cukup besar aturan dia tu pun Allah boleh jaga dengan sebaik-baik aturan, maka kalau penyakit yang datang daripada jin sama ada sihir atau saka itu juga sudah pasti mampu untuk disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So kita kena faham bahawa sedangkan alam semesta cakap tadi, alam semesta ni, okey, dunia ni kita, bulan, bintang, okey, planet-planet lain di bawah kekuasaan Allah yang Maha menghidupkan dan mematikan. So ini kan pula penyakit-penyakit yang berada di dalam tubuh badan kita. So kita kena faham dan penuh yakin bahawa adalah mustahil dan tidak masuk akal jika apa penyakit yang kita alami itu Allah tak mampu nak sembuhkan. Okey, insya-Allah. So dari segi pengubatan Islam, ia merupakan satu aspek
yang akan merangkumi fizikal kita, rohani, jasmani, mental, emosi, ubat dan kaedah pengubatan. So semua orang tahu penyakit rohani, penyakit yang melibatkan kejiwaan kita, dia jadi ada stres, ada jadi mental, rohani, mental dan emosi ni dia saling terkait. So ada cara penyakit melibatkan rohani ada, penyakit melibatkan mental ada, penyakit yang melibatkan emosi ada. So penyakit-penyakit ni juga ada dia punya kaedah rawatan dia. Penyakit-penyakit jasmani kita pula seperti yang kita kebanyakannya sedia maklum, penyakit yang melibatkan fizikal lah, darah tinggi, kencing manis, gout, jantung dan sebagainya. So dia ada kaedah-kaedah dan juga ubat dia yang tentu. So apakah itu holistik? Tidak satu makhluk pun yang bebas secara mutlak, semuanya terkait dan saling berhubung. Ini bermaksud kehidupan adalah satu yang bersifat kompleks, tidak berasingan dan bersendirian. Konsep kesihatan holistik akan memandu ke arah panduan-panduan yang ditetapkan oleh Allah mengikut sunnahnya. Jika berlaku pergeseran terhadap sunnatullah, maka akan menyebabkan musibah, penyakit dan bencana. So konsep holistik ini menekankan usaha dan ikhtiar melenyapkan sebab penyakit bukan pada gejala dia. So mengembalikan fungsi tubuh dan fungsi organ secara optimum yang melibatkan keseimbangan jasmani, rohani, emosi dan mental, menghasilkan mekanisme pertahanan tubuh yang sempurna dan sistem pembaik pulih pendiri, self-repairing system. Okay. So kat sini konsep holistik ruqyah Qurani. So dari segi rohani kita kena ada dalam diri kita, jiwa kita, Allah dan juga Rasul. So segala apa yang difirmankan di dalam ayat Al-Quran dan apa yang menjadi sunnah kepada Rasulullah itu akan menjadi pegangan asas kita. Okay. So kemudian dari segi jasmani pula, kita manusia dan juga alam, kita akan melihat herba-herba yang boleh kita jadikan sebagai ubat. So dari segi emosi, tazkiyatun nas, penyucian jiwa, ini juga merupakan salah satu aspek yang sangat besar dalam kesembuhan. So penyucian jiwa ni dia satu tajuk bagi saya yang sangat luas, yang kadang-kadang kita pun tak terjangkau dengan fikiran kita. Bila hati kita kotor, kita penuh dengan rasa amarah, kita penuh dengan rasa dendam, maka dia akan menyebabkan kita ni ada masalah kejiwaan. Diri kita tu tak bersih. So dari segi mental pula, insyaAllah pegangan sejahtera kita, mental, emosi dan rohani ini saling terkait. Dan dari segi metod pula, kaedah pengumatan Nabi ataupun kita kenali sebagai Tibun Nabawi. So Rasulullah telah menunjukkan kaedah-kaedah rawatan yang dicontohkan. So kita sebaiknya kita mengikut saja. Okay? Bila Rasulullah dah tunjukkan kaedah-kaedah pengubatan, dijelaskan, dikembangkan oleh ulama-ulama dan guru kita. Kita sebagai generasi yang terbaru ni, kita mengikut je lah. Kita ikut apa yang telah dibincangkan oleh para ulama. Okay. Hubungan penyakit dan juga hubungan penyakit direkodkan oleh Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah jugalah yang menurunkan kepada penyakit tersebut penawar kesembuhan. So hadis ini merupakan hadis sahih. So kat sini kita kena yakin dengan sepenuh hati bahawa bila ada penyakit pasti ada penawar dia, mesti ada ubat dia. Cuma yang kadang-kadang menjadi persoalan, apa itu penawar dia, apa yang menjadi ubat dia. So daripada Dr. Yusuf Al-Khardawi menjelaskan, menjadi fardu ain bagi setiap Muslim menggunakan segala kemampuan dan daya upaya untuk mencari kesembuhan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui segala cara-cara yang telah ditunjukkan Nabi Muhammad SAW dan berijtihad sehingga dihilangkan penyakit tersebut. So maksudnya kita sebagai umat Islam, sebagai pesakit tuan badan, perlulah sedaya upaya. Kita perlu menggunakan segala kemampuan kita, daya upaya kita untuk mencari kesembuhan.
Kena usaha lagi, kena usaha lagi, kena usaha lagi sehinggalah kita mendapat kesumbangan tersebut. Sekarang ni yang menjadi persoalan dan masalah kebanyakan pesakit. Kebanyakan pesakit ni dia cepat berputus asa, dia cepat berputus asa bila sakit, sakit yang lama dia merasakan bahawa dia dah usaha banyak, dia dah habis duit banyak, masih belum sembuh. Dia dah berubat dengan rawatan Islam, dia dah berubat dengan ustaz-ustaz tapi masih belum sembuh lagi. Maka ramai yang di antara kita yang jadi rosak akidah dia, merasakan macam kalau dah Al-Quran pun tak sembuh, maka nak kena cari yang mungkin luar biasa, kena mencari Tok Bomoh dan sebagainya. Okey, selain daripada itu juga kita kena faham apa tujuan hikmah penyakit. So ada beberapa sebab kenapa penyakit datang pada kita. Okey, ada orang dia ada orang selalu kita dengar orang cakap bila sakit gangguan jin ni tanda lemah iman. Dia tak boleh jadi macam tu. Dia bukan itu satu-satunya. Sebab kalau kita rujuk kepada riwayat juga, ada kisah Rasulullah sendiri. Rasulullah sendiri yang disihir. So adakah kita nak kata Rasulullah tu tak beriman, kurang iman dan sebagainya? So kita kena faham, penyakit ni datang melalui 3 tahap. Satu, penyakit ni datang sebagai satu peringatan. Penyakit ni sebagai satu alert untuk diri kita. Teguran, saya selalu cakap teguran daripada Allah agar kita ni tidak sombong atau tidak bongkak dengan kehebatan diri. So banyak kisah-kisah lama, misalnya Raja Namrud yang begitu hebat, tapi mati hanyalah dengan nyamuk yang masuk ke dalam lubang hidung dan hingga ke kepala. Okey, sakit ni juga merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji hamba-hamba dia. So dengan ujian ni, hamba-hamba dia ni akan berusaha untuk mencari ilmu dan pengetahuan serta kaedah penyembuhan untuk setiap penyakit yang diturunkan. So kat sini ujian ni yang ramai orang alami. Saya sendiri alami benda tersebut disebabkan ada ahli keluarga saya yang sakit. Dulu family saya berniaga kedai makan diuji dengan sihir, orang tak nampak kedai. Family saya ada yang sakit dan sebagainya. So disebabkan adanya ujian-ujian ni menyebabkan saya rasa terdetik dan terbuka hati untuk belajar rawatan Islam. So di peringkat awal saya belajar rawatan Islam ni hanyalah sekadar untuk amalan diri saya. Tapi semakin lama saya sendiri pun tak sangka selepas seorang saya bantu sehinggalah saya membuka pusat rawatan dan mengajar tuan-tuan lah. So ini merupakan ujian yang datang terhadap diri saya. So ramai pesakit yang kebanyakannya adalah diuji. Ramai perawat biasanya dia menjadi perawat adalah dengan ujian sakit. Sama ada diri perawat tu sendiri yang sakit ataupun ahli keluarga dia sakit. Okay. Yang ketiganya, hikmah penyakit ni adalah untuk melihat tahap keimanan kita. So tahap keyakinan hamba-hamba dia, sama ada kita beramal tu dengan ilmu dan semoga kita istiqamah dengan kaedah rawatan tersebut. So kita tak boleh bila ada orang sakit kita dengan mudah memberi satu perspektif, kau sakit ni sebab kau tak iman ni, kau ni benteng diri kau ni lemah, kau ni tak jaga, kuatkan semangat dan sebagainya. So tak semestinya macam tu. Okay, tak semestinya macam tu. Okay, insyaAllah kalau yang ada soalan ke apa ke boleh je type soalan. Okay, Ustaz Zul ada nak keluar sekejap, beres. Kesimpulannya, kesimpulannya kesembuhan itu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi penyebaran penyakit itu bukanlah disebabkan penyakit tersebut, tapi turunnya, kurangnya keyakinan kita kepada Allah. So sebagai guru, saya menasihatkan supaya kita bersabar dan yakin dengan apa yang kita amalkan. So memang sepanjang yang kita belajar ni, memang insya-Allah kita akan diuji, diuji. Saya sendiri pun diuji macam yang sama juga. Okay, saya banyak buat rawatan kepada orang, tapi masalah kedai mak saya masih tak selesai. Saya banyak buat rawatan orang, tapi masalah family saya masih tak pulih sepenuhnya. Ini merupakan salah satu ujian. Adakah kalau kedai saya tak pulih dari segi gangguan ataupun family saya tak pulih dari segi gangguan, saya tak nak teruskan dalam bidang ni? Okay, dulu-dulu saya pernah juga sampai rasa give up. Saya sampai ada rasa give up. Macam mana saya nak rawat orang lain kalau ada ahli keluarga sendiri yang masih sakit dan tidak sembuh-sembuh. Okay, kita rawat orang sembuh tapi kita rawat ahli keluarga kita tak sembuh. So ini merupakan salah satu ujian juga untuk saya. Tapi seperti yang guru saya selalu pesan, dalam kita menempuh cabaran dan ujian dalam bidang rawatan ni, maksudnya bila kita dah memulakan langkah dalam bidang rawatan Islam ni, kita kena move forward saja, pandang ke depan saja, jangan toleh-toleh ke belakang lagi. Okay, insya-Allah. So sebagai pengamal, okay, so untuk menjadi pengenalan ni, so dalam etika pengamal perubatan Islam ni, so okey, ini yang perkara yang selalu kita nak kena perbetulkan dahulu. Okey, dalam kita nak menjadi perawat, okey, so kita kena memperbaharui niat kita, memperbetulkan niat. Niat inilah adalah yang perkara yang paling asas sekali. So apakah tujuan yang paling utama sekali untuk kita belajar rawatan Islam ni? Ni soalan daripada saya, boleh type jawapan dia. Okey, apakah tujuan kita nak belajar ilmu rawatan Islam ni? Boleh bagi jawapan secara bertulis, kita nak tengok sikit ramai yang di luar sana tu tidur ke, betul-betul dengar ke. So apa tujuan kita? Tujuan kita dalam belajar ilmu rawatan Islam ni. Okay, boleh type jawapan di ruangan teks message untuk saya tengok macam mana. Okay, so kat sini yang perkara yang paling utama sekali untuk kita memperbetulkan dan juga memperbaharui niat kita. Okay, tak ada siapa-siapa bagi jawapan? Tak ada jawapan langsung? Boleh cuba. Apakah tujuan kita belajar ilmu rawatan Islam ni? Okay, nak belajar ilmu rawatan Islam ni sebab nak jadi bomoh, nak cari duit, nak tambah side income, okay, penuh dengan ikhlas hati nak bantu orang. Apakah tujuan utama kita belajar ilmu rawatan Islam ni? Ada yang nak bagi jawapan? Nak bagi jawapan secara teks pun boleh. Saya belajar ilmu rawatan Islam adalah untuk membantu orang lain. Okey, jawapan lain? Ada lagi jawapan lain? Untuk bantu ahli keluarga. Okey, menghadapi gangguan. Okey. Okey, boleh. Lagi? Ada lagi? Razali, Ustaz Zul, Azizah, kenapa kita belajar ilmu rawatan ni? Azizah mungkin boleh bagi satu jawapan yang lebih tepat lagi. Sebab dia dah ikut banyak khusus saya. Okay. So kat sini kita kena memperbetulkan balik. Kita kena memperbaharui dan memperbetulkan niat kita. Kita belajar ilmu rawatan Islam ni, yang pertama sekali adalah untuk keluar daripada kejahilan. Kejahilan. So kita ni sebenarnya kita jahil. Kita pun tidak tahu ada ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat Quran yang boleh dijadikan sebagai penawar. Okay. So yang pertama sekali kita kena perbetulkan niat. Kita belajar ilmu rawatan Islam ni adalah untuk keluar daripada kejahilan. Bila kita dah bukan orang jahil, kita ada ilmu, barulah dengan ilmu tersebut
kita mampu untuk membantu orang lain, merawat ahli keluarga yang ada gangguan, merawat bantu diri ahli keluarga dan orang lain. Itu dah masuk niat yang kedua, ketiga, keempat. Niat kita yang pertama dahulu adalah untuk diri kita sendiri, untuk mengelakkan kita ni jahil. So kalau kita tak rawat orang pun tak jadi masalah. Ilmu rawatan Islam yang kita ajar ni sebenarnya adalah untuk diri kita. Kalau dulu kita tak tahu Al-Quran itu sebagai penawar, at least sekarang kita dah tahu ayat-ayat sekian-sekian boleh dijadikan sebagai penawar dan juga syifa untuk diri kita. So sebagai pengamal perubatan Islam, Ruqyah Qurani, kita kena jelas dari segi amalan-amalan dan akidah kita. So menjauhi fitnah. Sebab tu dalam kaedah rawatan saya menekankan mesti kena memakai sarung tangan bila nak buat rawatan. Tak kira lah pesakit tu lelaki ke, pesakit tu perempuan ke, wajib pakai sarung tangan. Dan saya biasanya seperti yang kita dalam kelas yang sebelum ni, wajib ada alat-alat bantu. Ada kayu urut yang panjang, kayu bidara dan sebagainya. Sebab ini adalah untuk mengelakkan daripada fitnah. Fitnah ni yang sangat-sangat bahaya. Dan juga menjadi satu peraturan saya, SOP saya, nak buat rawatan wajib ada teman. Mesti ada teman. Jangan datang seorang diri kalau pesakit tu. Tak kira lah pesakit tu perempuan ke, pesakit tu lelaki ke, nak buat rawatan mesti berteman. Ini sebenarnya betul-betul kita nak menjaga diri kita daripada fitnah. So buat rawatan lebih baik di tempat yang terbuka. Jangan buat dalam bilik yang tertutup, nanti bimbang berlakunya fitnah. So rawatan yang terbuka ni kita boleh letak macam saya selalu buat penghadang, macam penghadang kat belakang ni, at least itu sebagai tirai lah, tabir. Hanya ahli keluarga yang terdekat saja yang boleh berada di dalam tirai untuk melihat rawatan. Orang-orang luar mungkin pesakit yang sesi seterusnya kena duduk di luar lah, tak boleh tengok kita rawatan. So selain daripada tu, kita kenalah istiqamah. Kita kenalah menjaga amalan-amalan kita seharian kita. Istiqamah dengan zikir-zikir. Sebelum-sebelum ni kita dah ajar beberapa zikir-zikir sebagai pelindung diri. Saya dah ajar wirid-wirid sakran. Semua ni perlulah kita amalkan setiap hari supaya menjadi masuk ke dalam diri kita, bersebati dalam diri kita. Salah satu perkara yang sangat penting, sentiasa berada dalam keadaan jamaah. Itulah sebaik-baiknya bila nak buat rawatan, ada pembantu atau teman seorang lagi sebagai jemaah lah. Sebab tu kalau di pusat rawatan biasanya Abang Alimi akan datang bantu saya, membantu saya. So dan saya juga menolak perkara-perkara yang gharib. Saya lupa perkara yang gharib ni apa. Mungkin ada siapa, saya tak ingat perkara gharib ni apa. Mungkin siapa-siapa nanti boleh teks apa maksud perkara gharib ni. Dan saya sendiri personally saya menolak takwil-takwil. Saya memang tidak suka kalau mana-mana perawat terlalu cepat membuat kesimpulan. Pesakit ni terkena sihir 4 penjuru. Pesakit ni ada saka 6 keturunan, 7 keturunan. Sebab ini juga akan mendatangkan fitnah. Sebab bila kita kata dia sakit kena sihir, maka sudah pasti akan ada soalan-soalan seterusnya. Siapa yang menghantar sihir tersebut? Kenapa dia disihir? Saya tak kacau orang pun, tapi kenapa orang sihir saya dan sebagainya. Benda-benda tersebut. So amalan persediaan sebagai pengamal Ruqyah Qurani, so kita kena ada amalan-amalan kita lah. Sebab tu dalam salah satu perkara yang mesti saya cuba menitik beratkan, membaca ayat-ayat Ruqyah tu paling kurang selama 40 hari. Selama 40 hari berturut-turut tanpa putus. Ini sebenarnya bukanlah perkara yang wajib ataupun macam mana. Sebab ini adalah untuk mengasah supaya kita ada kekuatan rohani yang kuat. So selain daripada itu juga kita perlu ada mental, kekuatan mental yang kuat juga.
Sebab untuk pengetahuan tuan-tuan semua, dalam kita bertemu dengan pesakit ni ada pelbagai ragam. Ada pelbagai ragam. Ada pesakit yang dia nak buat rawatan, dia nak sekarang. Ada yang pesakit dia dah datang buat rawatan, esok dia tak pulih lagi, dia WhatsApp kita, marah-marah kita, kenapa masih tak sembuh. Ada pesakit yang dia kira dia je lah. Dia nak datang sekarang, urgent, segera. Sedangkan kadang-kadang ada kekangan-kekangan di sebalik di pihak perawat lah. Misalnya saya sendiri pun saya bekerja. So kalau kata pesakit yang nak segera, urgent dan sebagainya itu, biasanya agak sukar untuk saya penuhi lah. So dalam persediaan kita juga memperbanyakkan beristighfar. So ini adalah untuk menyucikan jiwa kita. Kadang-kadang sebagai perawat ni juga kita sebagai manusia tidak lari daripada melakukan dosa-dosa, kesalahan dan kesilapan. So memperbanyakkan istighfar untuk membersihkan hati kita. So sebagai perawat juga beretika, perlulah berpakaian sebagai seorang perawat. So bila nak pergi buat rawatan, pakailah pakaian yang bersesuaian. So maksudnya janganlah kita pergi nak buat rawatan tu pakai baju t-shirt yang gambar-gambar pelik-pelik, gambar-gambar tengkorak dan sebagainya. So waktu merawat tu kita kena jagalah. So sebaik-baiknya kita pakailah baju Melayu, pakai jubah, pakai kurta, pakai songkok dan pakai kopiah dan sebagainya. So sebagai seorang perawat, kita kenalah sentiasa dalam keadaan bersih, sentiasa kalau boleh dalam keadaan berwuduk sebelum nak buat rawatan, dan yang mustahak sekali berwangi-wangian. So sebab tu salah satu perkara yang saya sentiasa bawa ke mana-mana dalam posh bag saya adalah minyak wangi kasturi. So sebab kita tak tahu bila yang kita akan bertemu dengan pesakit ni. Kadang-kadang bila kita balik kampung, secara spontan saja kita pergi rumah saudara mara, ada yang memerlukan bantuan. So sebab tu kita kena sentiasa bersedia. Kita kena sentiasa bersih, berwuduk sebelum nak merawat, dan yang paling mustahak yang saya sentiasa amalkan adalah berwangi-wangian. Okey, sebelum kita membuat rawatan, kita memberi dulu penerangan kepada pesakit. Kita cerita dulu, okey, sakit ni merupakan satu ujian, sakit ni merupakan satu tanda keimanan kita, supaya kita bagi sedikit penerangan ataupun tazkirah ringkas kepada pesakit. Selain daripada itu juga, pesakit ni biasanya dia akan mengeluarkan isi hati dia. Dia rasa sakit, dia rasa putus asa. Kadang-kadang bila bergaduh melibatkan suami isteri, kita kena mendengar keluhan-keluhan, cerita-cerita dia. Namun dalam mendengar keluhan-keluhan pesakit ni perlulah menjaga batasan dia. Sebab banyak yang berlaku bila perawat terlalu caring sangat terhadap pesakit, dia dah menjadi melarat kepada perasaan-perasaan lain, hubungan-hubungan lain yang terlarang. Okey, ini kena jagalah. Okey. So selain daripada itu juga, sebagai seorang perawat, kita kena menyerap segala tekanan dan provokasi daripada pesakit. So sebagai seorang pesakit, dia memang datang dalam keadaan diri dia yang sakit tu, mental dia yang sakit tu. Mereka ni biasanya nak segera, nak rawatan sekarang. Bila dah buat rawatan pula, nak rawatan yang garanti sembuh. Ramai di antara pesakit, bila yang dia orang mahu saya datang ke rumah, dia orang selalu bertanya lah, kalau ustaz datang ke rumah ni, macam mana berapa kali rawatan susulan ke, garanti sembuh ke? Ini antara soalan-soalan daripada pesakit biasanya. So salah satu etika saya juga meminimumkan sentuhan kepada pesakit. Sebab tu saya banyak menggunakan sarung tangan, saya menggunakan kayu-kayu, saya hanya tepuk sahaja yang saya akan guna tangan. Lain-lain bila nak usap ataupun nak sentuh pesakit, saya akan menggunakan kayu-kayu untuk mengusap, menggosok, mengurut menggunakan kayu. Okey, menjaga batasan pesakit terutamanya yang melibatkan berlainan jantina. Okey,
menyantuni pesakit, membuat pengecaman. So sebelum kita merawat tu, kita memberi tazkirah-tazkirah ringkas, memberi penerangan. Kemudian kita kena sisipkan dakwah-dakwah dalam kita merawat. So rata-rata majoritinya bila saya berjumpa dengan pesakit, ramai di kalangan pesakit yang mereka ni tak solat. Okey. Ada, bukanlah semua, tapi ada sebahagian kecil bila saya buat rawatan, saya bertanya dan sebagainya, mereka mengaku yang mereka ni kadang-kadang je solat, jarang-jarang solat, kadang-kadang solat, kadang-kadang tinggal. So kat sini kita kena memberikan nasihat dan dakwah kepada dia, macam mana nak sembuh. Okay, macam mana nak sembuh kalau diri kita ni selalu tinggalkan solat. Solat ni merupakan tiang agama. Okay. Selain daripada itu juga, kita kena memberi harapan dan motivasi kepada pesakit. So maksudnya bila ada pesakit yang tidak kunjung sembuh, dah berubat mata tak sembuh, kita kena sentiasa memberikan harapan-harapan yang baik. So insyaAllah kita berusaha dan berikhtiar makcik. InsyaAllah mudah-mudahan dengan izin Allah ni sembuh, terangkat segala penyakit kita. Okay. So kita kena memberi motivasi lah, berdakwah kepada dia, memberi motivasi, dan kita kena minta kat dia supaya bersangka baik kepada Allah dan Rasulullah. So sakit ni sebenarnya Allah nak uji kita, sakit ni sebenarnya Allah nak angkat darjat kita, supaya kita naik satu level yang lebih baik daripada sebelum dia. Okay. So amalan antara kekuatan amalan kekuatan dalaman pengamal ruqyah Qurani, kita kena sentiasa ikhlaskan diri kita. Okay, ikhlaskan diri kita, menyempurnakan konsep ubudiyah, pengabdian diri dalam muamalat dan ibadat. Yang ketiga ni, hadir majlis ilmu dan Al-Quran. So memperbanyakkan hadir majlis-majlis ilmu. Tak kira lah majlis ilmu tu melibatkan ilmu-ilmu Al-Quran ataupun ilmu-ilmu dunia pun tak ada masalah. Sebab bila kita hadir dalam majlis ilmu ni, kita akan duduk di dalam kelompok orang-orang yang berfikiran positif thinking. Okay. Memperbanyakkan zikir-zikir dan bacaan harian. Sini juga sebab tu modul ni kita susun menjadi 6 modul supaya amalan membaca ayat ruqyah, zikir peninding diri, wirid-wirid sakran dan sebagainya itu sikit demi sikit kita bersedia dan selesa dengan amalan-amalan kita. So memperbanyakkan amalan, okay, beriltizam dengan jemaah. So kalau boleh sentiasalah kita menjaga solat jemaah ni. Okay, nak pergi buat kerja apa-apa pun kita sentiasa dalam keadaan berjemaah. Kalau nak buat rawatan pun sebaik-baiknya untuk permulaan ni pergilah berdua ataupun bertiga. Tengok atas kita punya kemampuan kita lah. Kalau yang memang rakan-rakan di pekan, ada Abang Bakri, ada Pak Lah. So bila nak buat rawatan, buat combo 2 orang sekali tu pergi buat rawatan contohnya. Okay, sentiasalah menjaga Al-Quran dan Sunnah. So kita kena sentiasa memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, yang memerisai isteri, anak-anak dan harta benda. So sebenarnya bab memerisai isteri, anak-anak dan harta benda kita ni sebenarnya bagi saya insya-Allah jangan risau. Bila kita semakin beramal membaca ayat ruqyah setiap hari, kita beramal zikir-zikir peninding untuk diri kita, kita beramal dengan wirid-wirid yang saya ajarkan sebelum ni, wirid sakran. Okay. InsyaAllah amalan itu dia akan berbalik menjaga keluarga kita. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak akan zalim. Maksudnya kita nak bantu orang daripada gangguan jin, takkan pula Allah Subhanahu Wa Taala nak biarkan keluarga kita terkena tempias daripada jin-jin sihir tu. So kita yakin saja, kita yakin dengan apa yang kita belajar, yakin dengan apa yang kita amalkan, insya-Allah apa yang kita amalkan tu dia akan berpatah balik menjadi pendinding dan benteng untuk diri kita lah. Okay, insya-Allah. So dekat sini kita nak kena faham konsep kesembuhan. So kita sebagai mu'allish berada di bawah,
kita menggunakan kaedah-kaedah pengubatan nabawi, tibun nabawi dan juga menggunakan Al-Quran direct kepada kita memohon daripada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan turunnya rahmat dan juga syifa. Okey, daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan turunnya rahmat dan syifa yang akan memberikan kesembuhan kepada kita. Okey. Okey, dalam modul yang pertama itu ini adalah metod-metod kaedah perubatan kita. So daripada inilah teknik-teknik memegang, teknik menepuk, teknik menghembus berdoa, azan, memberi minum. Ini adalah teknik-teknik asas. Daripada menepuk, memegang dan menghembus ni, teknik-teknik ni dikembang-kembangkan. So rasanya saya dah cover dalam sesi praktikal. Ada kaedah yang menggunakan rotan, ada kaedah rawatan yang menggunakan kayu-kayu urut dan sebagainya. Ini semua merupakan teknik-teknik yang dikembangkan daripada asas-asas ni. Okey. Ini sahaja untuk modul yang pertama. Okay, alhamdulillah ini sudah cover untuk modul yang pertama. Ada soalan apa-apa sebelum saya masuk ke modul yang kedua? Ada soalan? Sekejap. Saya nak minum air sekejap. Ring tekak sekejap. Sebelum kita masuk ke modul yang kedua. Okey, modul pertama kalau kita tengok ni memang dia jadi ringkas dan pantas lah. Sebab kita sesi praktikal tu kita dah skip. Okey. Okey, kita akan masuk ke modul yang kedua. So kita masuk kepada modul yang kedua di mana pengubatan Islam ni mengikut Al-Quran dan juga Sunnah. So modul kedua ni dia akan lebih berat sikit, okey. Di mana dia akan mula melibatkan dalil-dalil. Okey. So ini merupakan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okey, kita rujuk kepada tafsir dia. Alif lam mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya, dan ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mendirikan mengerjakan sembahyang serta menjalankan mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Okey. Ini adalah dalil merupakan tentang Al-Quran itu sebagai penunjuk bagi orang yang bertakwa dan beriman. Okey. So tentang kewujudan jin. Okey. Wa id sarafna ilaika nafaral minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Dan ingatkanlah peristiwa semasa kami menghalakan satu rombongan jin datang kepadamu wahai Muhammad untuk mendengar Al-Quran. Setelah mereka menghadiri bacaannya, berkatalah sesetengah kepada yang lain, diamlah kamu dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya. Setelah selesai bacaan itu, kembalilah mereka kepada kaumnya menyiarkan ajaran Al-Quran ini dengan peringatan dan amaran. So sebab tu
salah satu perkara yang kita kena titik beratkan. Bila kita nak buat rawatan ruqyah, kita kena suruh pesakit diam. Diamlah kamu dengan sebulat-bulat ingatan dan mendengarnya. Sebab makhluk jin ni, dia Allah dah bagi tahu dah, bila dia mendengar Al-Quran dia kena diam. Cuma sekarang ni bila kita baca ruqyah, pesakit akan menjerit-jerit, mengilai dan sebagainya tu sebab dia nak melawan daripada sunnatullah yang dah ditetapkan. So dia akan cuba melawan, menjerit, mengilai dan sebagainya. So sebab tu juga jin nanti bila dia dah kalah dengan dakwah kita, dia akan diam. Dan sebaiknya nanti jin tu pula akan berdakwah pula di alam dia nanti. Okay. Surah Al-Jin ayat 1. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya satu rombongan jin yang telah mendengar Al-Quran yang aku bacakan, lalu mereka menyampaikan hal itu kepada kaumnya dengan berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran, sebuah kitab suci yang susunannya dan kandungannya sungguh menakjubkan. So sebab tu bila membuat rawatan ni, saya yang paling utama adalah membaca ayat-ayat Al-Quran tu sendiri. So kalaulah sebab apa? Sebab memang dah ada dalil yang bagi tahu bahawa bila jin ni mendengar baca ayat Al-Quran ni, mereka memang kagum dengan bacaan ayat Al-Quran. Okay? Rombongan jin ni mendengar ayat Al-Quran. So kalau ada perawat-perawat di luar sana yang terlalu banyak berbicara, terlalu banyak berdialog dan sebagainya. So kita fikir-fikirkan sendirilah, benarkah perawat tu betul-betul mengikut syariat ataupun tak. Okay. Wa innahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Surah Al-Jin ayat 6. Dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang dari manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan daripada ketua-ketua golongan jin, kerana dengan permintaan itu menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Ini merupakan salah satu dalil yang menolak daripada kita meminta pertolongan dan bantuan daripada jin. Sebab bila kita ni minta pertolongan daripada jin, jin tadi akan menjadi bertambah sombong dan bertambah jahat. Okay. So dalil ni sangat jelas bahawa perbuatan meminta tolong daripada jin tu adalah dilarang. Okay. So daripada sunnah juga, daripada Ibnu Mas'ud, sabda Rasulullah SAW, janganlah kalian beristinja dengan menggunakan kedua-dua bahan tersebut, tulang binatang yang halal dan tahi binatang ternakan, kerana ianya merupakan makanan saudara-saudara kamu. Ini sebab tu kita kena jagalah. Okay. So perkara-perkara yang macam ni, tahi binatang, tulang-tulang ni makanan bagi jin, ini kadang-kadang kita nampak dia macam tak berguna. Tapi banyak dalam kes-kes bila buat rawatan dengan pesakit, ada kes-kes yang jin tu memberitahu, jin yang kerasukan tu, Tok Bomoh tu bagi dia makan darah, Tok Bomoh tu bagi dia makan getih jagung, Tok Bomoh dia tu bagi makan telur ayam dan sebagainya. So kat sini kita kena memperbetulkan akidah si jin tadi. So kita kena bagi tahu kat dia bahawa yang Rasulullah dah janji dah, makanan untuk kamu wahai makhluk jin adalah tulang binatang dan juga tahi binatang ternakan. Dia merupakan makanan bagi kamu. Ini banyak kes berlaku dengan saya. Dia kata Tok Bomoh tu bagi dia makan darah, bagi makan darah, sebab itulah dia ikut dari arahan-arahan Tok Bomoh. So saya cakap kat dia, kalau Tok Bomoh tu bagi makan darah, kenapa kamu ikut? Sebab Rasulullah dah bagi tahu dah, makanan untuk jin adalah tulang-tulang dan juga tahi binatang ternakan. Maka makanan yang Rasulullah bagi ni lah antara makanan yang paling terbaik untuk jin tu. So bila kita memperbetulkan balik tu, jin tadi pun dia macam kadang-kadang dia sendiri
disebabkan kebodohan dia, kejahilan dia, dia tidak tahu. Bila kita memperingatkan balik, dia jadi macam terkejut. Oh, ini makanan aku sebenarnya. Kenapa aku mengikut cakap-cakap Tok Bomoh tu? Okay. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku lihat kamu sangat meminati mengembala kambing dan berjalan jauh ke pendalaman. Oleh itu, sekiranya kamu dalam keadaan sedemikian, maka hendaklah azan solat apabila masuk waktu, dan kuatkanlah suara azan tersebut, kerana sesungguhnya tidaklah didengar setiap seruan azan sama ada dari kalangan jin atau manusia, melainkan akan dipersaksikannya pada hari kiamat kelak. Sebab tu salah satu metod atau kaedah rawatan kita adalah azan. Azan ni memang salah satu yang mesti dibuatlah dalam sesi rawatan. So dalam satu sesi rawatan tu biasanya paling kurang 2 kali atau 3 kali sesi azan tu. Sebab kita nak bagi jin tu rasa terazab dan beri peringatan kepada jin tu bahawa nanti kalau dia tak nak keluar azan, bila kita azan ni, dia akan menjadi saksi kepada di kiamat, hari kiamat pula, kita ni telah azan bersyahadah dan sebagainya. Sebab tu jin tu dia memang tak tahan bila kita azan. Okey. Dalil kewujudan jin, okey, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berangkat ke pasar Ukas bersama para sahabat. Pada masa itu, pemindahan rahsia-rahsia langit masih lagi dapat diikuti oleh syaitan-syaitan. Pada satu hari, mereka telah memperoleh suatu perkabaran ganjil lagi pelik ketika berada di langit. Dengan serta-merta, puak itu kembali kepada kaumnya di bumi. Dan dengan berita tersebut, lalu kaumnya terus bertanya, apa yang kalian perolehi di sana langit? Kami memperolehi satu berita yang ganjil dan pelik di langit. Jawab mereka kepada kaumnya, inilah satu perkara baru yang terjadi di antara kamu dengan perkabaran langit. Ayuh, bersegeralah mencari di segenap penjuru dunia ini. Apakah sebenarnya realiti pertemuan kalian dengan perkabaran langit tersebut, ujar kaum syaitan tu. Sambungan, lalu masing-masing mulalah melilau ke segenap penjuru dunia mencari apakah sebenarnya bentuk rahsia langit yang bakal diturunkan, dan destinasi utama mereka adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada berhampiran sepohon kurma, berhampiran jalan yang menuju ke pasar Ukas ketika ditemui baginda sallallahu alaihi wasallam sedang bersolat subuh dan bersama para sahabatnya. Dan apabila golongan jin tersebut mendengar bacaan Al-Quran, masing-masing mendengarnya dengan penuh teliti sekali. Lalu masing-masing bersuara, inilah dia rahsia sebenarnya di antara kalian dengan perkabaran langit itu. Akhirnya masing-masing kembali kepada kaumnya untuk mengisahkan kepada apa yang telah berlaku. Apabila tiba di sana, mereka pun berkata, wahai kaumku, sesungguhnya kami telah mendengar bacaan Al-Quran yang sungguh ajaib sekali. Ianya membimbing kepada petunjuk kebenaran. Kami telah beriman dengan bacaan tersebut dan kami sekali-kali tidak akan melakukan syirik kepada Tuhan kami dengan sesuatu jua pun. Lalu Allah SWT menurunkan ayat surah Al-Jin. So, daripada kisah ni, kita nak kena menekankan bacaan ayat-ayat Al-Quran tu. Sebab jin ni dia akan mendengarnya dengan penuh teliti. Sepatut sifat jin, bila dia mendengar Al-Quran ni, dia akan mendengar dengan penuh teliti. Sebab tu, kita memang selalu pesan, pesakit diam, dengar saja supaya bacaan tadi benar-benar didengari oleh jin di dalam badan pesakit tu. Bila kita membaca lagi, insya-Allah jin dalam badan pesakit akan memberi respon untuk mendengarnya dengan penuh teliti. Itu yang mustahak sekali. Okey. Ini pula sebagai dalil-dalil penciptaan jin daripada unsur api daripada Al-Quran, daripada surah Ar-Rahman ayat 15. Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Okey, dia menciptakan jin dari nyala api. Okey, surah Al-Hijr
ayat 27, dan kami menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. So dua dalil ni memberikan kita satu gambaran bahawa jin ini diciptakan daripada api yang sangat panas. Kat sini juga ada beberapa pendapat ulama lah. Jin ini dia tak dijadikan daripada api itu direct. Api yang berwarna kuning ke warna biru tu bukan daripada api, tetapi daripada nyala api ataupun hujung api yang sangat panas. Kalau kita perasan, kalau kita tengok dalam sains, profil api itu dia ada jelaga ke atas tu. Yang hujung api tu yang betul-betul panas. Jin dijadikan daripada hujung api, nyala api tu. Okey. Kat sini juga kita kena faham, sebab tu sifat bila ada gangguan jin, kebanyakan pesakit yang ada gangguan jin badan dia akan menjadi panas. Walaupun dia kesejukan tapi dia panas tapi dia rasa menggigil. Ada yang macam tu. So kebanyakan pesakit, terutama tempat-tempat yang dia sakit, kalau dia sakit di bahu akibat gangguan jin, maka di bahagian bahu tu memang akan ada terasa panas. Di belakang badan, di bahagian tulang kipas tu biasanya akan ada rasa panas sikit. Itu antara sifat-sifat bila ada gangguan jin lah. Dan sebab tu juga antara salah satu kaedah rawatan dalam merawat gangguan jin adalah dengan mandi air ruqyah, sebab kita nak menyejukkan kembali sifat air tu tadi, sifat api tu tadi. Okey. Dalil penciptaan jin juga ada satu dalil lain daripada Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat diciptakan dari cahaya, manakala makhluk jin diciptakan dari nyalaan api. Sementara itu Adam pula diciptakan apa yang telah disifatkan terhadap kalian. So kita semua tahu kita sebagai manusia, Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Okey. So malaikat daripada cahaya, jin diciptakan daripada nyalaan api. Okey. Okey, daripada surah Al-A'raf ayat 27 merupakan satu dalil yang bermaksud, wahai anak-anak Adam, janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu dari syurga, sambil ia menyebabkan terlucutnya pakaian mereka berdua untuk memperlihatkan kepada mereka aurat mereka yang sebelum ini tertutup. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. So kat sini juga salah satu dalil yang menolak ada sesosengah perawat yang dengan sewenang-wenangnya mendakwa boleh melihat jin. Okey. Dia nampak jin kat sana, dia nampak hantu kat sini, dia nampak ada berapa ekor bertenggek dan sebagainya. Sebab kita kena pegang atas dalil ni bahawa sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dalam keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Cuma apa yang sebenarnya berlaku bila si pesakit atau perawat tu dia kononnya mendakwa nampak jin. Ada jin lain di mata pesakit yang menyebabkan pesakit tadi boleh nampak jin lain. Sebab tu kebanyakan kes histeria di sekolah, ada student tu dia sebelum dia histeria tu dia memang bagi tahu dia selalu nampak jin-jin yang berkeliaran di asrama dia tu. So sebenarnya di mata dia tu dah ada gangguan jin yang boleh menyebabkan dia nampak jin lain. So jin yang dia nampak tu bertembung dengan jin yang di mata dia tu, maka berlakulah rasukan histeria yang mengganggu dia lah. Okey, daripada Imam Baihaqi melalui riwayat Ar-Rabi, beliau mendengar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mendakwa bahawa dia melihat makhluk jin, kami menidakkan, tidak mempercayainya penyaksian tersebut melainkan dia itu sekiranya dia itu seorang nabi. Ini salah satu pendapat imam besar kita, Imam Syafi'i. Barang siapa yang mendakwa dia melihat makhluk jin, maka terbatal dia punya syahadah dia. So sebab tu kadang-kadang
kebanyakan daripada perawat di luar sana sewenang-wenangnya mendakwa boleh melihat jin, dia ada di rumah, ada yang dia melihat jin kata ada di pintu pagar, ganggu perniagaan kita, terlalu bermudah untuk mendakwa boleh melihat jin, sedangkan Imam Syafi'i dah menjelaskan terbatal syahadah dia. Okey, tak boleh melihat jin dalam keadaan jin, kita ada tengok jin, jin saja yang boleh melihat kita. Okey. Daripada Ibnu Abi Syaibah radhiyallahu anhu berkata bahawa beberapa orang sahabat telah menceritakan perihal sihir kepada Umar Ibnu Al-Khattab, lalu beliau menjawab, tidak ada seorang pun yang boleh mengubah rupa bentuk kejadian yang asal sebagaimana yang Allah telah ciptakan kepadanya. Cuma yang mampu ialah melakukan sihir sebagaimana puak-puak sihir yang terdapat di kalangan kamu. Oleh itu, bila kamu melihat rupa bentuk tersebut sihir, maka hendaklah kamu melaungkan azan. So apa yang kita selalu nampak, mungkin makhluk-makhluk jin, nampak kelibat-kelibat, dia merupakan sihir daripada syaitan tersebut. Sihir terhadap mata kita yang boleh menyebabkan kita nampaklah makhluk-makhluk tersebut. So saranan daripada Umar Al-Khattab adalah melaungkan azan, insya-Allah. Dalil-dalil di atas merujuk bahawa dakwaan melihat jin dalam rupa bentuk kejadian asal sebagaimana ceritakan. Adapun jika mendakwa melihat dalam bentuk jelmaan seperti bentuk binatang tertentu adalah maka dia tidaklah dicela lantaran banyak berita-berita sahih-sahih, hadis-hadis sahih yang menyebutkan hal sedemikian. So ini pendapat Syekh Wahid. So apa yang kita selalu nampak yang sekarang yang kita duk nampak pocong ke, toyol ke, penanggal lah, nampak hantu galah lah, putih kelibat lah, ini merupakan hanyalah jelmaan jin. Ini pendapat Syekh Wahid lah. So jenis-jenis jin, okay, ini juga untuk kita ambil pengajaran ilmu juga. Ada 3 jenis jin. Jin yang bersayap iaitu berterbangan di udara. Biasanya jin-jin ini adalah untuk kerja-kerja sihir dan juga santau. Ada juga jin-jin menyerupai ular dan kalajengking. Ini biasanya jin-jin yang akan mengganggu di dalam mimpi-mimpi dan juga ketika kita jaga. Ada juga satu jin yang ketiga iaitu suka berpindah-pindah randah. Ini yang berlaku biasanya yang melibatkan gangguan jin saka ataupun yang melibatkan perjanjian jin. So hadis riwayat At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Okey. Okey, jenis-jenis jin daripada Ibnu Abdul Bar dari riwayat Wahab bin Munabbah yang berkata makhluk jin itu terdapat dalam pelbagai jenis. Ada di antara dari mereka yang jenisnya seperti angin. Mereka tidak makan dan tidak minum dan tidak juga beranak pinak. Ada sejenis yang masing-masing beranak pinak, termasuklah makan dan minum. Dan ada juga sejenis jin daripada yang lain, pelbagai rupa dan bentuk dan anak-anak jin. Okey, selain daripada itu juga jenis tajuk yang sama lagi, jenis-jenis jin, ada beberapa jenis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa jenis ular itu adalah hasil perubahan rupa bentuk dari makhluk jin sebagaimana manusia dari kalangan Bani Israel telah diubah rupa bentuk mereka terkena sumpahan menjadi binatang kera dan babi. So dekat sini juga banyak yang memang kita sinonim lah dengan pesakit-pesakit gangguan jin, nampak gangguan jin tu dalam bentuk ular. Okay. So memang sebab tu pesanan daripada Rasulullah juga, jika ini seorang satu pesan juga, jika ular masuk dalam rumah jangan terus bunuh. Jangan terus bunuh. Sebaliknya kita kena memberikan peringatan, wahai ular yang masuk dalam rumah, jika engkau adalah makhluk jin, segeralah tinggalkan rumahku, keluar daripada rumahku. Jika kau benar-benar ular, maka aku memang akan membunuh kamu.
Kita kena beri peringatan macam tu. Cakap secara spontan pun tak ada masalah. Okey, memberi peringatan bahawa sebelum kita nak ambil tindakan untuk bunuh jin tersebut, bunuh ular tersebut, kita memberi peringatan dahulu. Takut yang masuk dalam rumah kita tu jin yang berbentuk ular. Okey. Jenis-jenis jin juga daripada Abi Khalabah, Rasulullah SAW bersabda, kalaulah tidak kerana anjing itu sebagai generasi bernyawa, nescaya aku akan perintahkan agar membunuhnya. Akan tetapi aku bimbang generasi bernyawa ini akan musnah. Namun bunuhlah anjing berwarna hitam pekat. Anjing berwarna hitam pekat itu kerana sesungguhnya ia adalah dari kalangan jin syaitan. Sebab tu kalau kita memang kita tengok bila sihir-sihir nak dilakukan, dia biasanya bantuan-bantuan dia ular hitam pekat, anjing hitam yang betul-betul hitam. Ini yang biasanya ada jin-jin yang menumpang di binatang tersebut. Okay. Menurut Imam Ibn Taymiyah, makhluk jin juga mampu menjelma dan berupa dengan rupa bentuk manusia serta binatang-binatang ternakan. Ia boleh menjelma dalam bentuk binatang ular, kalajengking dan lain-lain, termasuklah rupa bentuk binatang seperti unta, lembu jantan, kambing, kuda, baral, keldai, burung-burung dan juga rupa bentuk anak-anak Adam yang lain. So ini yang banyak berlaku akibat sihir ataupun gangguan jin. Kita nampak orang yang sama tu di tempat lain. Kita nampak kawan kita tu duduk di kat dapur, tapi sebenarnya dia masih lagi di bilik. So jin tadi memang berupaya untuk menjelma, berupa menukar rupa bentuk dia. Okay. Ini antara kebolehan-kebolehan jin tu lah. Okay. Ini pula dari segi tempat tinggal jin. Okay. Tempat-tempat yang menjadi favorite bagi jin untuk tinggal biasanya adalah kawasan lapang dan bebas daripada manusia. Jin pun dia macam kita juga, dia pun tak nak duduk berselabut dengan manusia sebab mengganggu dia punya kehidupan dia. So dia biasanya jin akan banyak duduk di kawasan lapang yang jauh daripada manusia. So biasanya kawasan padang pasir. Padang pasir itu memang tempat yang jin suka duduk. Jin biasanya dia akan duduk di tempat yang sunyi dan sepi, yang jauh daripada laungan azan. Sebab tu kebanyakan kes jin duduk di hutan-hutan, di gua-gua yang jauh daripada bunyi-bunyi azan lah. Jin-jin yang kufur, jin-jin yang jahat, dia sangat suka kepada tempat-tempat kotor dan pembuangan sampah. Okay, biasanya ke area-area pembuangan sampah tu banyak jin suka duduk di kawasan tu. Tempat pembuangan najis manusia dan binatang. Okay, satu lagi tempat-tempat yang berlubang, jin memang sukalah. Sebab tu juga memang kalau kita tengok orang tua-tua dulu memang selalu pesan kalau masuk hutan atau pergi camping ke, pergi laut ke mana-mana ke, kalau jumpa lubang-lubang, jangan kita nak kencing dalam lubang tu ataupun curah air panah dalam lubang tu. Sebab tempat yang berlubang ni biasanya menjadi rumah daripada tempat-tempat jin tu. Okay. Tempat tinggal yang lain, kawasan-kawasan yang berbatu-bata dan gua-gua. Sebab itulah banyak daripada amalan-amalan sihir, amalan ilmu ghaib, ilmu batin dan sebagainya itu perlu bertapa di gua-gua. Sebab kawasan gua-gua ni lah biasanya menjadi rumah-rumah bagi jin. Ada juga jin-jin yang memang menetap bersama manusia. Ada satu hadis lain, jin ni dia tinggal di cerucuk atap rumah manusia. Tapi jin ini, jin Islam ni, dia tak ganggu manusia. Dia memang tinggal, Allah dah tetapkan dia tinggal di atas rumah kita. Dia tak sama dengan jin-jin sihir ataupun saka ni tadi. Okay. Okay, dari Abu Bakar Ibnu Ubaid dari riwayat Yazid, tidak ada satu kediaman rumah pun dari kediaman orang-orang Islam melainkan turut serta dihuni oleh makhluk jin beragama Islam di atas cerucuk atap rumah mereka. Apabila hidangan tengah hari dihidangkan, mereka masing-masing jin tadi bersegera turun untuk makan bersama manusia. Dan apabila hidangan makan malam pula dihidangkan, mereka masing-masing sekali lagi turun untuk makan bersama golongan manusia.
Allah sentiasa memelihara keselamatan golongan manusia dari pengkhianatan jin mereka ni. Cuma sebab itulah antara adab-adab kita dalam kita nak makan, kita kena membaca doa. So jin-jin Islam yang memang duduk di atap-atap kita tadi, dia hanya akan makan sisa-sisa makanan-makanan kita tadilah, tulang-tulang ataupun sisa makanan kita tadi. Okay, daripada Zaid bin Akram, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tandas itu merupakan lokasi yang sentiasa didatangi jin. Oleh itu, apabila dia ada di antara kamu ingin memasuki, hendaklah dia berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan, jantan dan betina. So doa nak masuk tandas tu antara perkara yang simple, tapi kita kena baca selalulah. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi. Okey, doa masuk tandas tu. Okey, doa masuk tandas tu antara yang perkara kecil tapi sangat besar fadilat dia. Sebelum masuk ke dalam toilet, amalkan membaca doa-doa dan juga perlindungan. Okey. Daripada Abdullah bin Sarjas melalui riwayat Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah hendak di antara kamu kencing di atas batu. Ditanya kepada Qatadah, apakah tujuan larangan kencing di atas batu? Berkata Qatadah, kerana ia tempat kediaman makhluk jin. Sebab tu jangan kita kencing di atas batu. Ini antara pesanan-pesanan terutama orang yang selalu masuk hutan, selalu pergi camping dan sebagainya. Okey. Makanan dan minuman bagi makhluk jin. So makanan yang menjadi makanan bagi makhluk jin adalah tulang belulang. Ini adalah untuk jin-jin Islam, halal dan disembelih. Tahi binatang. Tahi binatang ternakan tu juga makanan bagi jin Islam. Asap-asap. Asap rokok, asap ni biasanya menjadi makanan bagi jin. Saki-baki makanan manusia. Dan juga makanan-makanan yang kita makan tanpa membaca bismillah ataupun doa, makanan yang kita makan tu turut akan dimakan oleh kaum jin dan syaitan tadi. Okay. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan tegahan kepada beliau mengambil tulang dan tahi binatang untuk beristinja. Sabda Rasulullah SAW, kedua-duanya adalah makanan makhluk jin dan sesungguhnya makhluk tersebut pernah menghantar satu delegasi kepadaku bertujuan meminta supaya aku menentukan makanan mereka. Aku pun kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tidaklah mana-mana tulang serta tahi binatang ternakan yang mereka temui melainkan menjadi makanan mereka. So kat sini perkara ini yang menjadi modal, menjadi sumber untuk kita berdialog ataupun berdakwah kepada jin. So jangan dia mengikut kata-kata Tok Bomoh tu, makan darah dan sebagainya, sebab Rasulullah SAW dah pun berdoa kepada Allah dan menetapkan makanan untuk kaum jin adalah daripada tahi binatang dan juga tulang-tulang. Okay? So kita kena berdakwah kepada jin tersebutlah. Okey, daripada ini merupakan aktiviti waktu jin. Okey, daripada Jabir radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila malam menjelang maka tahanlah anak-anak kalian kerana sesungguhnya syaitan berkeliaran pada saat itu, dan apabila malam sudah gelap gelita maka lepaskanlah mereka dan tutuplah pintu serta sebutlah nama Allah kerana sesungguhnya syaitan tidak membuka pintu yang tertutup. Tutuplah tempat-tempat air dan sebutlah nama Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun dengan meletakkan sesuatu ke atasnya dan padamkanlah lampu-lampu kalian. Ini antara perkara yang perlu dititik beratkan. Bila nak masuk maghrib, so kita janganlah bagi anak-anak kita keluar lagi. Okay? So kena panggil masuk rumah, kita tutup pintu, tutup tingkap sambil membaca bismillah paling kurangnya. Sebab bila kita dah tutup pintu dengan menggunakan doa-doa bismillah, insya-Allah syaitan tadi tidak akan boleh masuk lagi ke dalam rumah kita, sebab dia tak boleh nak buka pintu melainkan apabila yang sudah kita baca
Bismillah lah. Okey, dan juga ini juga satu perkara yang mustahab apabila kita buat air ataupun makanan ke apa ke, hendaklah meletakkan sesuatu di atasnya. Kena tutup makanan tersebut. Paling kurang misalnya kalau kata ni cawan, okey ni misalnya cawan, kalau kita selepas kita bancuh, paling kurang kita kena letakkan sudu. Letakkan sudu di atas cawan macam tu sebagai mengambil kita telah menutup cawan tersebut sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Hukum meminta bantuan daripada jin. Ia jelas adalah haram daripada surah Al-Jin ayat 6. Wa innahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang dari manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin, kerana dengan permintaan itu menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Ini merupakan salah satu dalil Al-Quran yang sangat jelas untuk menolak mana-mana perbuatan meminta pertolongan dan bantuan daripada jin. So maksudnya tak kisahlah bantuan jin tu dengan menggunakan apa juga istilah khadam, sahabat, pendamping. Ada yang dia tak kata jin, dia ni adalah khadam, ini adalah tok wali, pendamping. Sebenarnya itu hanyalah istilah-istilah yang direka untuk bagi nampak macam okey lah. Tapi hakikat sebenarnya khadam ke, pendamping ke, saka ke, apa pembantu ke, sahabat lah, sebenarnya itu adalah daripada jin. Yang mana dalil dia jelas adalah haram meminta pertolongan dan bantuan daripada jin. Kedudukan jin dan juga manusia. Okay. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami telah beri mereka menggunakan pelbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik, serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. So dalil ni cukup jelas. Allah bagi satu kedudukan bahawa anak-anak Adam tu mereka lebih mulia berbanding dengan makhluk-makhluk lain. So ayat ni juga biasanya saya akan baca ayat surah Al-Isra 70 ni. Saya akan selalu baca jin-jin yang degil ataupun jin-jin yang kes-kes saka yang degil. Saya baca ayat ni berulang-ulang, memberi peringatan kepada dia bahawa kedudukan manusia ni lebih tinggi daripada jin. So dia kena dengarlah cakap-cakap kita. Okay, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. So ini antara ayat-ayat tambahan yang saya biasanya akan baca semasa sesi rawatan ruqyah. Okey. Ini faktor-faktor gangguan jin. So ini memang kebiasaannya menjadi persoalan bagi kebanyakan pesakit, kenapa saya diganggu oleh jin. So dia ada dua tajuk utama yang berpunca daripada jin tu sendiri ataupun berpunca daripada manusia. Okey, faktor-faktor gangguan jin yang berpunca daripada jin tu sendiri jatuh cinta kepada manusia. Ini yang kita panggil sebagai jin asyik. Jin tu sendiri jatuh cinta kepada manusia, maka dia akan cuba nak rapat dengan manusia tersebut. So bila manusia tu ada pasangan dia, dia akan cuba merosakkan hubungan dengan pasangan dia. Okey. Ada juga jin-jin tadi dia nak bersahabat dengan manusia. Tadi kita bagi tahu dah kan tadi, kedudukan manusia ni lebih tinggi martabat dia berbanding dengan jin. So bagi dia, kalau dia bersahabat dengan kita, maka dia akan mendapat satu level yang tinggi lah. Sebab tu dia nak bersahabat dengan manusia. Okay. Kezaliman dan penganiayaan tanpa jin. So jin juga ada yang memang zalim, dia memang suka ganggu manusia.
Okay. Ada juga jin-jin ni dia nak menguji ilmu manusia. Ini terutama untuk kes-kes yang manusia tu bercakap bongkak, takabur. So dia nak uji ilmu manusia tu. Okay. Dan juga hasad, dengki dan dendam kesumat daripada azali. So kita semua tahu ketua segala jin-jin syaitan ni adalah iblis. Di mana iblis ni dia memang daripada dulu lagi hasad, dengki dan dendam dia terhadap umat Nabi Adam. So dia akan ganggu manusia ni daripada depan, belakang, atas dan bawah. Okay. Selain daripada itu juga ada juga gangguan-gangguan jin yang berpunca daripada manusia. So ada yang manusia sendiri yang melakukan kezaliman terhadap golongan jin. So seperti yang saya cakap tadi, ada manusia yang sengaja mencurahkan air panas di lubang-lubang, ada manusia yang kencing, buang air kecil, buang air besar di lubang-lubang, sedangkan lubang-lubang tu adalah rumah-rumah mereka. So kita telah melakukan kezaliman yang menyebabkan golongan jin tadi menjadi marah lah. Okay. Selain daripada itu juga sikap manusia yang takbur mencabar golongan jin. Kita nak pergi hutan, nak pergi tepi laut, pergi tepi camping, kita ni cakap takbur. Dekat mana ada jin hutan, ketua jin dekat hutan ni, aku nak jumpa, aku tak takut langsung dengan jin. So bila sifat takbur dan mencabar tu, Allah pasti akan bagi satu ujian di mana akan datang jin-jin yang memang nak uji, nak lawan dengan kita lah. So gangguan jin juga biasanya akan lebih mudah berlaku bila emosi, mental dan emosi diri kita tak stabil. Terlalu marah, terlalu takut, gembira ataupun sedih yang melampau ataupun nafsu gairah yang memuncak, ini akan membuka ruang pintu-pintu gangguan jin. Okey, berpunca daripada manusia juga. Ada manusia yang dia sendiri meminta bantuan dengan membuat perjanjian. Ini yang biasanya golongan-golongan Tok Bomoh tadilah. Dia Tok Bomoh membuat perjanjian dengan jin supaya jin tadi membantu dia buat kerja-kerja, membantu dia buat sihir, membantu dia menjaga tanah dan sebagainya. Bila dia dah buat perjanjian dan perjanjian tu pula biasanya berterusan sampai ke anak cucu. Okey, daripada manusia juga ada ramai di antara kita yang tidak menjaga amalan-amalan benteng diri. So bila kita tak menjaga amalan-amalan benteng diri, menjadi membuka ruang, membuka ruang kepada pintu-pintu untuk jin tadi masuk dan juga mengganggu kita. Okey, alhamdulillah dari segi slide kita dah tamat untuk modul 1 dan modul 2. Kalau ikut slide ni dia memang pantas dan cepat je. Cuma biasanya sewaktu kita, sesi yang secara berdepan tu kita masuk kepada sesi-sesi praktikal, demo-demo, cara picit, cara tepuk dan sebagainya. So dia akan menjadikan panjang lah. Dan biasanya kelas berdepan tu juga kita akan penuh dengan soalan-soalan sepanjang sesi kuliah. Okay, so dari segi pengajian modul dah tamat. So kalau ada soalan-soalan nak tanya, boleh type di ruangan komen ataupun nak bercakap secara direct juga boleh. Sebelum saya tutup majlis, ada soalan? Ada orang, tak ada orang ni. Takut nanti sebelah sana semua pakai tidur ke? Ada soalan? Coach. Assalamualaikum Coach. Salam. Nak tanya sikit. Yang pertama mengenai kita jemur kain di waktu malam, kita ambil jemur ataupun kita angkat kain pada waktu malam, ada tak apa pendapat daripada segi ilmu ruqyah ni, ilmu Islam ni lah, mengatakan ada apa-apa ke jemuran kain. Lepas tu yang kedua, macam kita yang kata pengamal ruqyah ni, perlu ke kita selalu hari-hari kita praktikkan ke dalam solat ke macam mana untuk lebih serap pada diri kita. Itu saja soalan. Terima kasih Coach. Okey, untuk memang kalau tanya saya, amalan menyidai baju di waktu malam tu kurang baik. Okey, kurang baik kenapa? Kita bimbang orang mengambil pakaian kita tu untuk dijadikan sebagai objek sihir. So bila dia nak buat sihir, dia akan cuba ambil baju kita,
pakaian dalam terutamanya, pakaian dalam, spender ke, coli ke. Sebab tu kalau guru-guru saya memang selalu berpesan, kalau nak sidai baju di waktu malam pun paling kurang jangan sidai pakaian dalam di luar rumah. So pakaian dalam biarlah disidai di dalam rumah saja. Kalau baju-baju tu tak apalah. Cuma sebaik-baiknya kita sidai waktu siang lah, waktu siang. Sebab kita bimbang waktu malam tu esok pagi ada yang seluar hilang. Banyak kes pesakit saya dia kata dia mula start sakit, rupanya dia kata ada seluar jeans dia hilang. Bila seluar jeans tu hilang, ada orang ambil untuk dijadikan sebagai sihir. Saya juga pernah ada kes salah seorang rakan saya, dia kata dekat tempat kerja dia tu, baru-baru tu dia kata dia masuk dalam tempat kerja dia tu, tiba-tiba dia ternampak seluar dalam dia ada tergantung di tempat dia buat kerja tu. Sedangkan dia kata dia kenal lah, dia kata ni seluar dalam dia kata takkan kita tak kenal seluar dalam kita sendiri. Dia kata pelik je, macam mana seluar dalam tu tiba-tiba boleh tergantung di tempat kerja. So itu yang kita bimbang. Pakaian-pakaian dalam ni mudah untuk tukang sihir jadikan sebagai alamat. So pakaian kita ke apa ni, tukang sihir dia akan menjadikan sebagai alamat untuk dia tuju lah. Sebab pakaian-pakaian kita ni, terutama pakaian dalam, dia ada peluh-peluh kita tu. Peluh-peluh kita di celah-celah kelangkang, di celah-celah ketiak tu, bau-bau tu mudah untuk tukang sihir. Tukang sihir nak hantar sihir tu mengikut bau tu. Jin tu lah. Sama lah maksudnya kalau kata kita tengok anjing pengesan. So dia akan bagi bau tu, barulah anjing tadi boleh mengesan bau-bau tu. Bau tu di untuk cari dia punya tu lah. So sama juga jin tadi dia akan bau pakaian dalam kita. So mudah untuk dia mencari dan mengganggu kita mengikut alamat. Alamat dia tu melalui barang-barang tadi lah. Okey, itu soalan yang pertama. So kalau jemur dalam rumah insya-Allah tak ada masalah. Tak risau pun. Kita bimbang kalau di luar tu lah, di luar, dan biasanya udara lembap tu juga kalau orang yang memang pesakit yang kena santau ke apa ke, jemur di luar ni membawa risiko lah. Risiko kita membuka risiko untuk diri kita. Kenapa kita nak buka risiko? Okey, soalan yang kedua mengenai amalan bacaan ruqyah tu, saya juga dulu memang macam tu. Sebab nak baca kepada pesakit ataupun nak hafal tu kadang-kadang slow sikit. So bila kita dah hafal, kita bacalah ayat-ayat ruqyah tadi semasa solat. So waktu kita solat, kita baca ayat ruqyah tu bukan niat untuk kita meruqyah, cuma kita nak menguatkan hafazan kita sahaja. So biasanya kalau baca solat isyak misalnya, rakaat pertama baca surah Al-Baqarah, ambil 2 ayat atau 3 ayat. Nanti rakaat kedua ambil ayat Lau Anzalna dan sebagainya. Tak ada masalah, boleh. Kita bukan niat untuk meruqyah ketika solat tu. Cuma kita nak menjadikan bacaan tu sebagai kuat ingatan dia. Dan saya sendiri memang itu yang saya selalu buat. Kalau saya menjadi imam di RNR misalnya, di RNR waktu solat maghrib atau solat isyak, kalau dekat RNR saya kuatkan bacaan dan biasanya kita baca ayat-ayat yang ayat ruqyah tu lah, ambil 1 ayat 2 ayat tu sebagai kita baca untuk sebagai salah satu latihan untuk mengasah kekuatan hafazan kita tu lah. Bagi yang tak berapa nak kuat hafazan tu, boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, soalan daripada Azizah. Coach, saya ada dengar orang cakap kalau batuk biasa kita akan sembuh kurang dari 40 hari, tapi kalau batuk tu berterusan, maknanya kita ada terkena sihir atau santau. Tidak semestinya juga. Kalau batuk ni kadang-kadang sekarang ni cuaca sekarang pun memang panas sejuk ni memang boleh menyebabkan batuk tak berhenti-henti. Cuma kalau batuk yang melibatkan gangguan-gangguan sihir, gangguan-gangguan jin, batuk ni biasanya dia ada timing dia. Biasanya kalau batuk atau demam masuk ke petang, dia semakin batuk petang dan malam sahaja. Itu berkemungkinan batuk tu daripada gangguan jin. Bila siang esok dia okey je, bila masuk ke petang ke malam dia semakin batuk. Selain daripada tu juga, kita batuk tu baru salah satu simptom dia. So kita kena tengoklah balik simptom-simptom gangguan yang lain.
mimpi-mimpi ular, mimpi-mimpi baby. Jangan kita mendiagnose penyakit tu hanya berdasarkan batuk saja. Batuk tu baru merupakan salah satu tanda-tanda gangguan. So kita tengok balik, dia ada mimpi ular ke, dia ada mimpi baby ke, dia ada tersentak tengah tidur ke, dia ada mimpi jatuh daripada tempat tinggi ke. So untuk kita membuat kesimpulan gangguan jin, kita kena mendiagnose, melihat secara keseluruhan apa yang dialami oleh pesakit tu, bukan hanya semata-mata simptom batuk sahaja. So maksudnya kalau kita nak kaitkan batuk tu ataupun demam tu dengan gangguan jin, kita kena tengok the whole symptom tu, the whole list simptom-simptom dan tanda-tanda gangguan tu. Okay, ada soalan lain? Ada soalan, nak boleh secara bercakap pun boleh, nak tanya by text juga boleh. Ada soalan? Ada soalan lagi? Salam Ustaz, pernah tak tengah ruqyah kena serang dengan Tok Bomoh? Soalan ni sebagai pengalaman dalam buat rawatan tu, saya boleh katakan macam-macam. Okay? Tengah kita ruqyah, tiba-tiba kita jadi sesak nafas. Tengah kita ruqyah, kita jadi rasa sakit di bahagian jantung. Okay? Pernah banyak kali. Okay? Tengah saya ruqyah, tiba-tiba saya rasa macam ada benda yang jarum mencucuk dekat bahagian jantung saya. Dan saya tanya dia, kau cucuk jantung aku ke? Saya tanya dekat pesakit yang kerasukan tu lah. Dia ketawa, ngilai-ngilai. Rasakan, dia kata. Tapi macam saya cakap, kita kena yakin lah. Kita kena yakin dengan amalan-amalan kita. Yakin dengan amalan harian kita tu. Zikir-zikir, kita baca ayat ruqyah setiap hari. InsyaAllah, perkara-perkara tu hanya sekadar dia punya cubaan-cubaan sahaja. Setakat ni, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, saya tidak pernah sakit yang teruk akibat serangan Tok Bomoh. Saya tak pernah, alhamdulillah lah. Bukanlah kita nak minta, tapi alhamdulillah buat masa ni dah almost 13 tahun ni dilindungi, saya tak pernah sakit serangan Tok Bomoh yang sampai terlantar tak boleh bangun. Kalau rasa saya sakit-sakit sikit-sikit, dan insya-Allah bila kita baca balik ruqyah, minum air jampi, alhamdulillah dah lega. Dan perkara yang saya selalu amalkan juga, kerap meruqyah. Okay. Bila kita meruqyah pesakit, kita membaca ayat ruqyah kepada pesakit, secara tidak langsung kita juga telah membaca ayat ruqyah tu untuk diri kita. So maksudnya bila semakin banyak kita merawat orang, maka semakin banyak kita membaca ayat ruqyah. So ayat-ayat ruqyah yang kita baca tu memang akan menjadi kesembuhan untuk si pesakit, dan juga ayat tu juga akan menjadi kesembuhan dan juga benteng dan penawar untuk diri kita sendiri juga. So sebab tu kita kena yakin dengan apa yang kita belajar. So misalnya juga doa bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dalam hadis tu bagi tahu, kalau kita amalkan baca bismillahillazi tu, baca 3 kali pagi dan 3 kali petang, tidak akan ada satu mudarat pun yang akan mampu mengganggu kita. So hadis ni merupakan hadis sahih, amalan yang memang Rasulullah sendiri ajar. So kita kena yakin dengan apa yang diajar oleh Rasulullah. So insya-Allah kita tidak akan diserang. Kita yakinlah dengan amalan kita. Selain daripada itu juga, amalan benteng diri sebelum tidur, Siti Aisyah meriwayatkan membaca amalan Al-Mu'awwizat 3 kul, surah baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan ke tapak tangan, kemudian diusapkan ke seluruh badan sebelum tidur. So ini antara amalan pelindung yang Rasulullah sendiri ajar. So bila Rasulullah sendiri ajar, tidak akan ada amalan benteng lain yang boleh lawan dengan apa yang Rasulullah ajar. So kita kena yakin dengan ilmu yang kita belajar, kita kena yakin dengan amalan yang kita belajar, insya-Allah apa yang kita belajar, apa yang kita amalkan tu akan protect diri kita, akan protect keluarga kita. Cuma sebagai pengalaman, memanglah memang serangan-serangan tu pernah kacau saya, pernah kacau isteri saya, okey.
isteri saya lepas saya balik buat rawatan, kes-kes yang berat, dia jadi lebam-lebam dan sebagainya. Malah ada satu masa juga, ada masa isteri saya sendiri pun dia cakap dia give up lah. Dia give up, kenapa nak berubat lagi? Macam mana nak berubat orang? Bila berubat orang ada jin lain, kacau family dan kacau anak, kacau isteri dan sebagainya. So kita mengambil apa yang telah berlaku tu sebagai salah satu satu teguran. Kita gandakan lagi amalan, kita gandakan lagi zikir, insya-Allah benda tu lama kelamaan dia akan hilang. So kalau saya kata tak diuji tu agak mustahil lah. Memang saya pernah diuji, pernah dicabar oleh Tok Bomoh. Semasa kerasukan tu dia bercakap kata, tunggu kau, aku pergi rumah kau, kacau bini kau. So kita bila mengambil provokasi daripada jin tu, janganlah kita menjadi takut dengan apa yang dia nak cabar kita tu. Kita yakin je, kita yakin dengan apa yang kita amal, yakin dengan apa yang ilmu yang kita belajar, insya-Allah dia tak akan mampu mudarat pun. Cuma biasanya di awal-awal menjadi perawat ni tahap keyakinan tu masih kurang, belum tebal. So bila kena ugut macam tu, rasa goyang tu yang dia nak. Bermula dengan kita rasa goyang, kita rasa cuak, maka serangan dia tu akan semakin teruk, semakin dahsyat. So bila dia nak cabar kita tu, cakap datanglah ada. Datanglah aku nak lawan. So kalau golongan-golongan jin kerasukan ni juga, saya suka mencabar, antara dialog saya suka mencabar, kalau engkau nak lawan dengan aku tapi engkau duduk dalam badan pesakit, tak guna kata. Kalau engkau betul-betul nak lawan dengan aku, nak bertumbuk dengan aku, mari depan-depan. Saya cabar dia. Kalau engkau rasa engkau hebat sangat, mari depan-depan dengan aku. Kita bertumbuk, kita bergocoh sungguh-sungguh. Sebab kita tahu jin ni dia tak ada jasad fizikal. So dia tak akan boleh nak mampu menjelma depan badan kita. Dia hanya menggunakan badan pesakit tu sebagai perisai dia. So sebab tu kita pentingnya bab-bab akidah ni, bab-bab ni kita kena faham. Okay, so insya-Allah itu antara sedikit pengalaman saya lah bila kena serang ataupun sakit akibat serangan-serangan balas Tok Bomoh ni. Okay, memang berlaku lah, tak kira lah Tok Bomoh ke, gangguan jin saka ke, dia memang akan ganggu kita lah sebab tak nak bagi berubat dan sebagainya. Okay, ada soalan-soalan lain? Assalamualaikum Coach. Satu last soalan. Yang jenis menyerang kita jenis agresif kan. Bila kita masuk je dia tengok kita pun dah start serang kita, nak tumbuk kita apa semua. Ada tak cara ayat dia untuk kita kunci pergerakan dia ke ataupun pasak dia ke macam mana? Terima kasih Dia Coach. Tak perlu nak pasak-pasak. Kita tu kena bertenang. Okay? Kita tu memang kena bertenang dalam menghadapi situasi kes kerasukan ni. Sebab bila kes kerasukan, pesakit tu nak tumbuk kita, nak cekik kita, dia tak perlu kunci. Kita tenang-tenang je baca. Okay? Kita tenang-tenang baca. Apa juga yang kita baca tu insya-Allah akan ada manfaat. Tak perlu ada ayat-ayat spesifik. Ayat-ayat kita baca macam biasa je. Kalau saya baca macam biasa je. Semakin pesakit kerasukan agresif, semakin saya baca tenang-tenang satu persatu ayat. Jangan tergopoh-gopoh membaca ayat ruqyah. Ini salah satu mungkin ramai kesilapan bab ni. Bila pesakit kerasukan yang agresif, dia dah memula kebanyakan perawat-perawat baru dia membaca dalam keadaan tergopoh-gapah. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah. Sebab perawat biasanya beranggapan baca cepat, habiskan ayat akan memberi kesan kepada si pesakit. Tapi sebenarnya semakin kita melanjutkan bacaan, relax baca, jin tu akan lebih terseksa, lebih terazab. So semakin kerasukan tu agresif, semakin relax dan tenang kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Maksudnya kita baca dengan relax, tenang-tenang. Jangan kita terpedaya dengan dia punya rasukan-rasukan dia yang agresif tu yang menyebabkan kita ni jadi kelam kabut. Dia nak bagi kita ni jadi kelam kabut. Sebab apa? Saya selalu ingatkan, kita membaca ayat-ayat ruqyah adalah untuk menarik rahmat Allah. So kalau kita baca dalam keadaan laju, tergopoh-gopoh,
bagaimana bacaan kita, tajwid kita. Kita ni, saya ni bukanlah antara orang ahli Al-Quran yang cukup mahir dengan tajwid, sebutan huruf dan sebagainya. So kalaulah saya membaca ayat-ayat ruqyah tadi dalam keadaan laju, tergopoh-gopoh, maka semakin merosakkan bacaan huruf saya. So dalam keadaan kita kerasukan agresif, kita kena tenang-tenang, step back one step, tenang-tenang baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatum wa la naum. Tenang-tenang kita baca. Wa auhayna ila Musa an alqi asaka fa iza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Setakat kemampuan kita, kita cuba melagukan sebaik-baik yang kita termampu. Kalau orang yang memang agak mahir bertaranum, lagu dan sebagainya itu, maka dia memperelokkan bacaan tu lebih utama di dalam keadaan kerasukan. Itu yang akan memasak jin tadi. Jin tu memang dia kerasukan, dia akan cuba bereaksi, menyerang, nak cakar, nak tumbuk, nak terajang, sebab dia nak bagi kita ni jadi tergopoh-gopoh. Kita ni jadi kelang kabut. So kita jangan ikut rentak dia. Kita kena bertenang, kawal keadaan, kita yang akan baca ayat ruqyah tu dalam keadaan relax, tenang-tenang sahaja. Itu jawapan daripada saya lah. Okay, ada soalan lain? Ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Saya bagi ruang dulu lagi sikit soalan. Kalau tak ada soalan, saya akan tutuplah majlis ni. Okay, ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Last soalan sebelum saya tutup majlis. Bagi satu soalan lagi sebelum saya tutup majlis. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Okey Coach, saya nak tanya, kalau kita pergi merawat pada rumah pesakit lah kan, perlu ke kita tanya pernah ada pakai tangkal, ada simpan azimat ataupun barang-barang yang ada gangguan-gangguan. Sebab pernah satu kes di Langkawi lah saya buat ni, seorang kakak ni. Bila saya rukiahkan kakak tu, dia punya kaki tu memang orang kata menggelitak kaki tu, tapi tak keluar sampai saya naik ke kursi dan masih tak menyentuh. Selalunya kalau macam dia bagi respon awal tu, selalunya kita naik di surah Al-Baqarah, dia akan pergi lah, turun-turun sikit-sikit, tapi yang ni tak. Jadi bila saya dah sampai kursi tu, dia masih macam tu, dia tetap sakit dia sebab kakinya tu dah bengkok dan lain macam dah. Jadi saya berhenti sekejap, saya tanya, Kak minta maaf Kak, nak tanya Kak ada pakai tangkal ke azimat ke atau apa. Dia kata ya saya ada pakai Ustaz ni dekat sanggul saya. Bila kita keluarkan benda macam tu kan, tiba-tiba elok je benda tu keluar. Jadi apa nak tanya lah, soalan ni perlu ke kita masuk je rumah sebelum kita nak meruqyah, ada kita tanya dia lah tuan rumah ada simpan tak azimat tangkal apa semua wafak-wafak je. Ya, memang sebelum kita memulakan rawatan terutama dekat rumah, jangan kata kat rumah, kalau datang ke pusat rawatan pun sekarang ni saya sediakan satu note, jika ada simpan tangkal, azimat, kerih ke, pedang ke, cincin ke, loket ke, apa ke, tolong bawa untuk dimusnahkan. Memang kita kena tanya, takut kadang-kadang bila ada barang-barang tu, itu adalah dia punya buhul-buhul dia, tapak-tapak dia. So selagi barang tu tak dimusnahkan, tak dibuang, masih dalam kesyirikan, maka rawatan tu dia tak akan berkesan. Dan memang menjadi kebiasaan saya bila saya pergi ke rumah, bila masuk je rumah pesakit, saya memang akan pandang keliling dia. Tengok dekat pintu-pintu dia, dekat tingkap dia, ada tak barang-barang yang dia tampal. Kadang-kadang saya pernah jumpa dia letak gunting di atas
di atas pintu rumah. Bila dia letak, dia selitkan gunting di atas bendul pintu tu. So saya tanya, buat apa selit gunting ni? Dia kata, orang kata petua tak nak bagi santau masuk dan sebagainya. So bila ada perkara-perkara yang macam ni, maksudnya pesakit masih lagi dalam keadaan bergantung kepada benda-benda syirik. So bila pesakit tu masih lagi bergantung dengan benda-benda syirik, kalau kita ruqyah pun ada masa dia tak berkesan, tidak efektif sebab dia masih menyimpan barang-barang tu. So sama ada pergi ke rumah ataupun pesakit datang jumpa kita, biasanya saya memang sentiasa pesan, kalau ada simpan barang-barang ke apa ke, kena musnahkan lah, kena tunjuk lah. Kejap saya tunjuk contoh teks saya tu. Nanti saya paste kat sini. Okay. Boleh tengok di ruangan teks tu. Saya memang biasanya kalau orang nak datang berjumpa dengan saya pun, saya memang pesan, jika ada simpan tangkal, azimat, wafak, raja-raja pelik, keris, pedang, cincin, minyak pelik, kain-kain pelik, pelaris, loket dan sebagainya tu, kalau ada simpan barang tu, bawa datang berjumpa dengan saya untuk dimusnahkan sebelum buat rawatan. Kalau dia pernah berubat dengan bomoh sebelum ni, ada ambil barang-barang pun saya akan tanya. Ini kalau pesakit, saya dah sediakan teks ni, kalau pesakit datang jumpa saya berdepan. Kalau saya pergi rumah pun, saya akan bertanya juga benda-benda yang sama juga. Kalau dia ada simpan ke, terutama kalau yang melibatkan kes-kes saka. Bila kes-kes saka ni kita tanya, ada tak simpan-simpan keris ke, ada yang pernah simpan kulit harimau, pernah simpan taring harimau, cincin batu permata yang pelik lah. Okay, saya akan tanya untuk minta dia bagilah. So ada juga pernah pergi rumah tengok dia ada tampar dekat pintu-pintu azimat dan sebagainya. So saya akan bagi kata dua je. Kalau nak teruskan rawatan dengan saya nak tanggalkan azimat-azimat tersebut dan dibakar. Kalau mereka tak nak tanggalkan, ada yang pernah kata tu, Ustaz, saya beli minyak ni mahal. Saya sayang lah nanti beli mahal kat 200-400. So terpulang. Kalau rasa tak nak musnahkan, bagi ke saya untuk dimusnahkan, saya tak nak buat rawatan lah. Macam mana saya nak buat rawatan? Kalau pesakit masih lagi dengan objek-objek barang yang boleh menjadikan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So bila masuk rumah, sama saya tengok di sekeliling rumah, kalau ada simpan ke, ada gantung ke, ada tampal ke, dan saya juga akan tanya pada pesakit direct. Kalau ada simpan, saya nak minta musnahkan dulu. Kalau yang datang ke pusat rawatan pun, saya bagi teks ni. Saya akan bagi teks ni sebagai peringatan kepada pesakit. Kalau ada simpan ke apa-apa ke, bawa datang jumpa saya lah untuk dimusnahkan. Okay, itu antara cara saya lah. Ada beza tak kerasukan dari sihir atau saka? Kerasukan tu sama aja, gangguan jin je. Beza dia tu, kalau yang jenis berdialog, dia akan berdialog mengikut ciri-ciri sihir lah. Kalau berdialog melalui ciri-ciri sihir, ada orang hantar, ada orang tuju, nak pisahkan dia suami isteri, bergantung kepada dialog. Kalau jin-jin saka ni, dialog dia lebih kepada biasanya aku sayang dia, aku nak jaga dia, aku dah jaga keturunan dia daripada dulu lagi. Itu sahaja kerasukan sihir dan kerasukan so bergantung. Kalau jin tu berdialog, kalau kita ruqyah pesakit tu dia tak ada dialog, dia hanya muntah dan sendawa sahaja, sihir pun dia muntah, saka pun dia muntah, itu kita tak dapat nak bezakan. Okay? So kalau ada kes yang dia memang berdialog, bagi tahu bercakap, dia bercakap, aku memang nak buat dia, aku benci dekat dia, aku nak buat dia orang ni berpisah, aku nak ke suami dia tak nak aku, suami dia ni pandang ke pesakit perempuan ni, aku dengki. So itu memang jelas, dialog tu jelas ke arah gangguan sihir. So kalau dialog tu pula lebih kepada aku ni dah jaga keturunan dia dah lama, dia ni keturunan aku nak jaga dia dan sebagainya. Ini lebih kepada dialog-dialog
yang melibatkan gangguan-gangguan saka. Kena pula dia kata aku sayang dia, aku dah nak kahwin dengan dia, dia dah kahwin, sebab tu aku ganggu suami dia dan dia ni nak pisahkan dia. Itu pula mungkin gangguan-gangguan jenis jin asyik dan sebagainya. So bergantung kepada dialog semasa sesi rawatan. Tapi kita kena faham, bukan semua sesi rawatan mesti ada dialog. Okey, ini kena faham. Kalau 20 kes pesakit yang saya ruqyah, mungkin hanya 1 atau 2 sahaja yang memang akan kerasukan bercakap, berdialog ni. Yang lain-lain tu sekadar batuk, muntah dan sendawa sahaja. Okey, alhamdulillah. Ada soalan lagi nak tanya? Sebelum saya tutup majlis, kita akan tutup majlis lebih kurang pukul 11. Kalau ada soalan, kita akan buka pada soalan lagi. Saya tak ada soalan. Okay. Boleh? Mustaqim. Mustaqim dulu. Okey, sorry. Nak tanya, sebaik-baik rawatan adalah di rumah kita sendiri ataupun di rumah pesakit, ataupun bergantung pada kes-kes yang kita ambil. Nak tahu tempat yang sesuai. Kalau tanya saya, di rumah sendiri tu adalah tempat yang paling tidak sesuai. Okay, jangan elakkan buat rawatan di rumah sendiri, sebab dia akan memberi kesan kepada isteri kita, anak kita kat rumah. Kalau nak buat di rumah sendiri, kalau rumah-rumah kampung ada pondok lain. Kalau rumah kampung ada pondok lain yang dia hanya di kawasan rumah, okay, itu boleh, tak ada masalah. So kalau untuk perawat-perawat yang masih baru ni, saya lebih menasihatkan dia pergi ke rumah pesakit lah. Okay, dia pergi ke rumah pesakit. Kalau dah memang ramai pesakit yang dirawat, macam Ustaz Zul, saya dan sebagainya, kalau rasa dah memang rawatan tu dah ramai ambil pesakit, maka elok sediakan satu tempat. Nak kata pusat rawatan tu terpulanglah atas masing-masing. Kadang-kadang asalnya macam saya sekadar sewa untuk dijadikan tempat buat rawatan. Pada peringkat awal saya tak namakan pun sebagai pusat rawatan, sebab saya nak elakkan buat rawatan kat rumah. Saya sewakan lot kedai tu untuk buat rawatan di situ. Kalau jarang-jarang buat rawatan, masih okey lagi kita nak pergi ke rumah sakit ni. Tapi kalau macam saya masuk seminggu 3-4 hari nak pergi rumah orang sakit, saya memang tak larat. Okay. Asyik malam ni pergi rumah orang, esok pergi rumah orang, lusa pergi rumah orang, sebab saya masih bekerja di siang hari. So saya sewakan tempat untuk dijadikan tempat untuk buat rawatan. Cuma ramai sahabat-sahabat saya yang mungkin tak mampu nak sediakan tempat. Mereka ahli surau, ahli khariah masjid, mereka menggunakan masjid dan surau tu sebagai tempat untuk dia orang jadikan sebagai center lah untuk buat rawatan. So ramai sahabat-sahabat saya di KL, mereka mungkin nak sewa, dia orang tak mampu, tapi sebagai khariah surau tersebut, sebagai khariah masjid tu, dia minta keizinan lah dengan AJK masjid tu untuk tumpang buat rawatan di surau tersebut. Itu tak apa. Kalau tanya saya, di rumah tu antara tempat yang sangat-sangat tak digalakkan. Kalau nak buat di rumah, memang kalau macam kampung-kampung boleh buat pondok lain, dangau lain yang terpisah daripada rumah, itu boleh saya consider lah. Okay, itu jawapan saya. Ustaz Zul, ada soalan tadi? Saya tak ada soalan, cuma saya nak tambah sikit lah apa tadi yang barang-barang yang tu kan, Coach. Barang-barang yang kata disimpan tu, seperti tangkal, lezimat tu semua tu, ada sepada benda yang saya sendiri kadang-kadang terlepas pandang benda ni. Dan pernah sekali saya rawat satu pesakit tu, rumahnya memang ada gangguan. Tapi bila kita bedah ruqyah, malam esok dia jadi lagi. Lepas tu saya tanya dia, memang barang-barang yang kita tanya tu memang tak ada. Tapi saya tanya dia, ada tak patung-patung yang disimpan, dibuatkan hiasan, ataupun ada gambar-gambar hidup, orang hidup yang dia kata ada. Bilik anak dia tu memang anak dia suka tampal poster Ronaldo. Poster Ronaldo, lepas tu ada, saya tengok ada ni lah, ada patung. Itu pun bermasalah juga sebab Nabi larang kan. Apa yang Nabi larang tu. Rupanya yang tu saja jadi masalah. Ya, sebab tu kadang-kadang sebab tu
saya meletakkan macam nota saya itu jika simpan tangkal azimat wafak. Ini sebagai kita punya panduan supaya kita tak terlupa. So bagi saya normal lah. Kadang-kadang saya pesan benda ni, kadang-kadang kita pun terlupa. So bila kita ruqyah tak selesai, bila ruqyah tak selesai, bila ruqyah tak selesai, maka bila ruqyah 2-3 kali tak selesai, maka kita akan start mengkaji, korek lagi cerita dia, ada tak simpan-simpan dulu dengan bekas kekasih ni, ada tak dia bagi barang-barang. Dia kata tak ada bagi barang-barang yang pelik-pelik, cuma dia kata ada bagi baju t-shirt pun t-shirt bodoh aje. T-shirt tu ada mana? T-shirt tu kalau buang boleh tak? Tapi t-shirt tu t-shirt bodoh je Ustaz, tapi saya rasa saya agak sayang ke t-shirt tu. So mungkin t-shirt tu yang menjadi dia punya buhul-buhul dia tu. So kalau terlupa tu itu biasa, itu lumrah kita sebagai perawat. Kita kadang-kadang tak boleh nak ingat semua benda. Cuma bila kita ruqyah hari ni tak selesai, ruqyah esok minggu depan tak selesai, ruqyah kali ketiga tak selesai, maka kita kena start digging, mencari, mengkorek rahsia dia. Ada tak orang ni bagi sekian-sekian, cuba ingat dulu pernah tak ada orang-orang yang kita suspek ni pernah bagi, dia pernah bagi kat saya beg duit dan sebagainya. So barulah kita cari balik lah. Kadang-kadang perkara tu dah lama, so si pesakit pun kadang-kadang tak boleh nak ingat juga barang-barang tu. Cuma bila kita nak buat rawatan tu, sebab tu nota yang saya letak ni sebagai salah satu SOP saya lah, supaya kita ingat untuk bertanya. Kalau kita tak letak benda-benda gitu, lagilah pesakit dia buat tak tahu. Okay. Terutama banyak yang macam kes-kes saka lah. Kalau kes saka ni takut ada barang-barang yang daripada tok nenek yang masih dia orang simpan dan sebagainya, barang-barang tembaga dan sebagainya, pedang-pedang dan sebagainya. Saya tanyalah. So memang kadang-kadang terlupa tu, itu perkara yang bagi saya tak boleh kita nak elakkan lah. Kadang-kadang kita memang terlupa, tak teringat juga. Main dengan ramai-ramai datang berubat dan sebagainya tu. So bila kita dah rawat 2-3 round masih tak selesai, maka kita akan start memikirlah apa lagi, ada apa lagi yang masih tak selesai dan sebagainya. Okay, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Zul atas perkongsian macam tu. Ada soalan lagi nak tanya? Okay, Alhamdulillah, kalau tak ada soalan nak tanya, saya rasa untuk sesi kuliah pada malam ni sampai di sini sahaja. InsyaAllah, terima kasih yang mana yang hadir pada malam ni. InsyaAllah nanti minggu depan sama ada hari Isnin ataupun hari Rabu, saya akan buat untuk modul 3 dan modul 4 pula, insyaAllah. Kalau tak ada soalan, saya tutup majlis ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanallah. Okay, insyaAllah sehingga kita bertemu lagi di minggu yang lain, insyaAllah, untuk siri-siri kuliah yang seterusnya, insyaAllah. Dah boleh untuk live group.